kafir. Dia pun sengih tengok kita buat dah, kita pun buat dah, dia pun buat dah. Maknanya something is definitely wrong dengan kita ni. Kita sendiri ni tak betul ni. Kau faham? Tak faham lagi? Mana aku berjanji nak sembah Allah, janji nak ibadat pada Allah, janji nak zikir hanya pada Allah. Tiba-tiba kita pun baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad pun kita, Allah pun kita berzikir, kepada Nabi pun kita zikir. Kepada Nabi kita selawat. Qasi situ. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu puja, kamu zikir bersama Allah orang lain. Siapa dia? Nabi Muhammad. La burhana lahu bihi, yang kamu tidak ada bawa dalil. Quran pun tak ada, hadis Nabi pun tak ada. Surah Al-Mu'minun ayat akhir sekali. Awak cek sendirilah. Nah, surah Al-Mu'minun ayat akhir sekali. Ayat ni dibaca untuk belah perut orang ni. Belah permata Islam tu kan, belah tangan tu. Ayat ni. Suruh malaikat tu wali tu apa? Ada. Wa may la burhana lahu bihi, yang kamu tak boleh bawa dalil padanya. Innahu hisabu 'inda rabbik, sesungguhnya hisab amal kamu di sisi Allah. Sudah gitu. Tuhan kata la, innahu, sesungguhnya kamu ini la yuflihul kafir, tidak akan menang orang-orang kafir. Kafir dah dipanggil. Wiri ni kita baca apa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasi ada dama wasi'aku ilmu. Awak kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu saja tu sudah qasi Allah Ta'ala dengan Nabi dah. Dari segi zikir. Lepas tu ayat ni bukan ayat Quran dan tidak ada dalam hadis. Ya awak nak beri zikir macam mana? Yang memberi pahalanya ialah Allah Ta'ala. Yang kita buat zikir dengan harapan Tuhan beri pahala. Maka diajar oleh guru-guru akidah sesat ni, awak jangan fikir pahala Tuhan pandai lah awak kira. Kalau awak fikir tentang pahala, tak ikhlas. Yang dibubuh kita pula dah. Sedangkan hadis-hadis Nabi kata buat ni pahala ni, buat ni pahala ni, buat ni boleh ni, buat ni boleh ni. Hadis Nabi beritahu, baca Quran ni, baca surah ni boleh ni, baca ni boleh ni. Hendaklah kamu puasa bulan Ramadan. Ada ayat dia lepas pada puasa bulan Ramadan, ihtisaban, dengan mengharapkan pahala dapat syurga. Jadi zikir tak payah harap pahala. Puasa je boleh. Astaghfirullahaladzim. Kata orang saya kata ni, la burhana lahu bihi innahu hisabu 'inda rabbik innahu la yuflihul kafir. Sesungguhnya tidak akan berjaya orang kafir seperti ini. Kafir dah. Dan ini ialah wirid tarikat Ahmadiyah. Kul, tanya mereka, am lahum syuraka'u, mana dia tok guru dia? Syara'u lahu, yang buat syariat untuk mereka. Minad din, daripada agama, ma lam ya'tam bihillah, yang belum pernah Allah Ta'ala beri izin. Walaulah kalimatun fasl, kalau tidak kerana keputusan yang sudah berlalu, sudah buat dah. Apa dia? Nak azabkan, nak bubuh orang dalam neraka selepas mati. Tuhan janji. Laku dia bainahum, aku pasti beri azab sekarang. Kalau tidak janji itu. Ayatnya surah Hamim Surah. Surah Hamim Surah. Nah, tengok, kita baca tafsir ni, dia panggil, saya panggil tafsir Quran dengan Quran. Hadis tu buat bagi sikit ya. Nah, tafsir Quran dengan ayat Quran lain. Tafsir yang kedua ayat ni ialah, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh. Wahai manusia dengan jin, sekiranya kamu boleh tembusi, kamu boleh mampu keluar, maka keluarlah kamu untuk tembusi daripada mana-mana penjuru langit dan bumi. Maknanya keadaan sekarang. Ada dua tafsir, keadaan sekarang.
Sekarang kalau kamu nak naik melepasi langit pertama, kalau boleh, apa powerful tu, buatlah. Gitu. Anda tak boleh buat. Nak pergi ke planet Mars saja dah 2, 3, 4 tahun dah pergi. Nak balik lagi. Buat makanan berapa banyak? Nak buang air tu berapa tan air dah buang air tu. Lepas tu nak buang kat mana? Bakal lagi apa? Maknanya tak boleh nak buat dah sekarang ni, teknologi sekarang. Tapi Tuhan kata kalau kamu boleh, pergi boleh. Ni manusia dengan jin ni. Jin ni dulu boleh naik ke langit pertama, kedua, ketiga, kan ke syurga boleh pergi dulu. Tapi sekarangnya di langit yang di bawah langit pertama saja boleh. Bawah tu boleh. Atas tu tak boleh dah. Dilempar dengan obor-obor api. Ada ayatnya kan? Baik. Maka Tuhan pun tanya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat apakah lagi wahai jin dan manusia terhadap Tuhan kamu berdua yang kamu nak ingkar. Iaitu sininya apa dia? Allah Ta'ala ada kuasa boleh sekat siapa-siapa daripada naik ke mana-mana nak pergi. Boleh sekat. Jadi sekarang ni memang kamu tak mampu. Jadi oleh kerana tak mampu ini, bermakna kamu ni tak ada kuasa. Maka seperti tadilah, yas'alhu man fis samawati wal ard. Sentiasa memohon doa makhluk di langit dan bumi. Minta dengan Allah Ta'ala sajalah. Ha? Apa tu? Yursalu alaikum asywadun min narim. Dihantar untuk kamu. Ni azab neraka. Akan dihantar kepada kamu, ke atas kamu berdua. Akan dihantar ke atas kamu berdua, wahai jin dan manusia. Sywadun min nar, iaitu nyalaan daripada api. Wa nuhasun, dan cairan tembaga. Mana tembaga cair. Fala tantasiran, maka tidaklah boleh kamu nak boleh melarikan diri daripada dibakar. Daripada dibakar. Tak boleh nak lari. Jadi Tuhan pun tanya, dah kamu tak boleh nak lari besok di pada mahsyar besok, tak boleh nak lari, apa dia dalam neraka pun tak boleh lari. Maka Tuhan bertanya, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat apakah lagi wahai jin dan manusia kamu nak eka nikmatku. Ayatnya, ayat lain ni nak terang ni sikit ni. Nak terang sikit. Iaitu Tuhan kata ini tentang mereka yang duduk dalam neraka. Surah ni akan diajar esok pula di Keramat esok. Iaitu ayat Quran surah Yasin pada Idhil aghlal fi a'naqihim. Dan ketika mereka tu dibelenggu pada leher-leher mereka. Fi a'naqihim. Wassalasil, dan rantai dirantai-rantai. Mana dia rantai kaki, tangan ke leher. Lepas tu dirantai kaki, ikat semua sekali. Jadi lepas tu balance tu dibelik-belikkan tubuh. Belik-belik lepas tu. Rantai tu 40 hasta. Nah, mana berat rantai pada body lah ni. Pada manusia tu sudah tidak boleh bergerak. Bila sudah tak boleh bergerak, yushabun, merekanya diseret ke kaki. Pegang kaki tu heret. Ada setengah ustaz kata pegang kepala, pegang kaki. Pegang kepala, pegang kaki. Heret, diseret. Fil hamim, diseret masuk ke dalam air panas. Air panas untuk dicelau. Bukan rebus. Celau. Rebus lah air. Celau. Celau yang tafu. Celau itu masuk gitu. Gini, kita ambil contoh nah. Kita rebus air. Air itu mendidih suhu 100. Kan? Suhu 100. Yang api itu suhu berapa api itu? Lebih daripada 100.
katalah api itu 500 darjah Celsius, air itu 100. Jadi api neraka ni awak tahu ke berapa dia punya suhu? Daripada hadis Nabi SAW, 1/70 api neraka ni ada di dunia, di alam kita ni. 1/70. Dan bahan bakar neraka ni, kayu api dia, bahan bakar, gas lah, sekarang ni gas. Orang tak pakai kayu api ni, gas masak ni. Untuk bakar, untuk panaskan neraka ini ialah manusia dan jin, manusia dan batu. Bermakna batu tu mengeluarkan api. Macam kayu api, bila kita letak kayu dalam api tu, kayu tu akan nyala. Di sini batu tu bila letak dalam api, batu tu nyala. Bermakna manusia yang letak dalam api tu, manusia tu nyala, sedangkan manusia tu hidup lagi. Jadi suhu matahari yang boleh mengeluarkan api ni yang paling yang saya agak lah ni ialah matahari kita lah. Pasal dia keluar api daripada batu, meletup batu batu di matahari itulah. Itu perkataan kita lah. Lepas tu suhu api itu, suhu matahari ialah 5 juta darjah. 1/70 tu 5 juta. Bermakna 70 tu, bermakna 5 juta kali dengan 70. Jadi jawapannya 350 juta darjah Celsius. Jadi kalau api itu 350 darjah Celsius, bagi 5. Tadi kita kata api masuk air itu 500 darjah, air itu 100 darjah, mendilih itu. Jadi ni api neraka ni 350 juta darjah. Bermakna bagi 5. 70 juta darjah suhu air itu. Jadi fil hamim dicela dalam air yang suhu dia 70 juta darjah Celsius. Maknanya lebih panas daripada matahari lagi air itu. Bila dalam Quran ni dia tulis air mendidih, jadi ringanlah. Faham? Itu pun anggaran saya yang sebenar tahu. Baik, lepas pada tu thumma fin nar yusjarun. Kemudian ke dalam api lah pula dia tu dipanggang. Celah sekejap, dia sudah empuk oleh elok tu, angkat panggang di dalam panggang di api. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatlah kami semua daripada azab neraka. Amin. Yursalu alaikum asywadhum min narin wa nuhasun fala tantasiran. Akan dihantar kepada kamu berdua, ke atas kamu berdua, nyalaan daripada api, wa nuhasun, dan cairan tembaga. Fala tantasiran, dan kamu tak mungkin tak dapat melarikan diri daripada dibakar. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat apakah lagi wahai jin dan manusia terhadap Tuhan kamu berdua yang kamu nak dustakan. Ini kiamat pula. Ayat ni kiamat pula. Fa idza syaqqatis samaa'u. Maka apabila terbelahnya langit. Terbelahnya langit. Dalam hadis Nabi, keluar dari terbelah langit ni di akhirat besok. Terbelah langit itu di mahsyar esok. Bila nak start cara tu, terbelah langit belah atas. Mahsyar bawah ada langit sebelah atas, ada macam langit gitu. Terbelah langit itu, keluar daripada langit itu ialah malaikat. Berduyun-duyun keluar dan tajalli Allah Ta'ala. Wallahu a'lam, dipanggil hadis mutasyabihah tadi. Macam mana dia keluar tu, wallahu a'lam, tak boleh nak cakap. Pasal Allah Ta'ala ni tak serupa makhluk. Hadis tu kata gitu ya. So kita tafsir pun gitu saja. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Fa idza syaqqatis sama'u, maka apabila langit terbelah, maka keluarlah malaikat-malaikat daripada terbelah tadi. Fakanat wardatan kaddihan. Lalu maka akan menjadilah langit tadi merah seperti minyak. Seperti minyak. Langit itu jadi merah seperti minyak. Maka Tuhan yang boleh membuatkan langit ini jadi merah seperti minyak ini, Tuhan bertanya, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat apakah lagi wahai jin dan manusia kamu nak engkarkan kekuasaan Tuhan, sehinggalah kamu nak engkar pada dia. Fa yauma idzin, maka pada hari itu la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Tidak ada tanya lagi lah pada mereka tu dosa-dosa mereka. Sama ada jin ke, sama ada manusia pun, wala jan, dan tidak juga ditanya lagi pada jin-jin. Tak tanya dah lagi. Aku boleh nakar. Boleh nakar. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat apakah wahai jin dan manusia yang kamu nak mengingkarkan? Nak ingkarkan pengesaan Allah. Yu'raful mujrimuna nabisimahum. Akan dikenali orang-orang yang berdosa itu dengan sifat-sifat mereka. Rupa paras dia, sifat-sifat dia, body dia, apa semua, mata dia, hidung dia. Fayukhadhu, maka dipegang, ditangkap, dipegang bin nawasi, di ubun-ubun, wal aqdam, dan di kaki-kaki. Tadi ayat tadi pegang di ubun-ubun, mana pegang rambut, pegang kaki. Lepas tu fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat apakah lagi wahai jin dan manusia apabila kamu tahu ni cerita ni, kamu nak dustakan nikmatku. Hadhihi jahannam. Bagi orang kafir itu, dia Tuhan kata, inilah neraka jahannam. Allati tukadzibu bihal mujrimun. Iaitu terhadap neraka jahannam inilah kamu mengingkarkan ajakan tauhid, wahai orang-orang berdosa. Ajakan tauhid, ajakan mengesahkan Tuhan. Maknanya siapa-siapa yang zikir tak ada fikir hati, tak ada berhenti. Cukup. Yang sudah buat dah berhenti. Ayat Qurannya surah Zumar. Kul, tak kata pada mereka wahai Nabi Muhammad ataupun siapa-siapa yang baca. Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa. Sebab mereka yang engkar ni, yang tak sembahyang tidak akan minta ampun dosa. Tak sembahyang. Siapa-siapa tak puasa, tak minta ampun dosa tak puasa. Siapa-siapa buat syirik, tak minta ampun dosa syirik dia buat. Pesen dia gitu lah. Selagi dia tidak ada azam nak berhenti, maka selagi itu dan cari kebenaran, selagi Tuhan tak buka tu, selagi itulah dia tidak minta ampun. Cuba tanya orang yang tak sembahyang tu, dia minta ampun tak dengan Tuhan atas tak salah dia. Kita tahu dia tak salah, tapi cuba tanya, dia minta ampun ke dia? Tak minta. Maknanya dosa yang dibuat ni jadi makin lama makin banyak pasal dia tak minta ampun. Dan Tuhan kunci hati untuk minta ampun dosa tu dengan dia. Iaitu hadhi jahannamul lati kuntum tukadzibu wallati tukadzibu bihal mujrimun. Inilah dia neraka jahannam yang kamu dulu engkar terhadap ajakan tauhid, wahai orang-orang yang berjin, orang-orang yang berdosa. Yatufu bainahuma. Mereka senantiasa berpusing-pusing di keliling api. Wa baina hamimin dan di antara api-api yang panas tu, hamim tu api yang panas tu, yang sangat panas. Hamim pusing keliling api itu, lepas pusing keliling api yang panas tu, yang sangat panas pula, berpusing situ. Kelilingnya apa? Keliling pokok khuldi. Tengok-tengok, keliling situ. Nak lari tak boleh, nak melompat tak boleh.
Mereka kata dalam surah Hamil Ghafir, dia kata, wahai Tuhan, kami mengaku dosa-dosa kami. Mengaku. Fahal ila khurujin min sabil. Maka boleh, tak ada ke tempat Tuhan, kami nak keluar daripada neraka ni. Tanya. Ada kalau orang speed tak apa dah. Pecah kepala tak apalah, asal boleh hola. Nak keluar daripada neraka. Sebarang jalan. Min sabil, sebarang jalan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat apakah lagi wahai jin dan manusia terhadap Tuhan kamu berdua yang kamu engkar. Ini pula ialah berkenaan orang beriman. Tadi cerita orang kafir, orang engkar tauhid. Ini cerita orang beriman pula. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut ketika dia berdiri di Tuhan, kepada Tuhan dia dulu di dunia dulu. Semula dah saya ingat ni. Ni tafsir ni ingat baik-baik ni. Waliman khafa maqama rabbih. Dan bagi khas bagi orang-orang yang takut ketika dia berdiri terhadap Tuhan dia mengesahkan Allah Taala dulu di dunia. Jannatan, bagilah jannatan, dua jenis kebun syurga. Dua jenis syurga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat apakah lagi wahai jin dan manusia yang kamu nak engkar, Tuhan nak beri syurga pada kamu ni. Zawata afnan, mempunyai pokok-pokok yang beraneka buah. Beraneka buah. Pokok-pokok macam-macam jenis buah. Buah yang kita pernah tengok pada, tak pernah tengok pada, dan buah yang tak ada dalam dunia ni pada. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat apakah lagi wahai jin dan manusia yang kamu nak engkar sehingga kamu nak masuk neraka ni. Tuhan nak beri syurga ni. Fihima ainani tajriyan. Di antara mereka berdua tu, di antara dua kebun syurga tu, ainani, dua mata air, tajriyan yang mengalir jauh jernih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat apakah lagi wahai jin dan manusia yang kamu nak engkarkan pengesaan Tuhan sedangkan Allah Taala nak beri kepada kamu syurga. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Di antara dua syurga itu ada berbagai jenis fakihatin, buah-buahan, zawjan, dan ada pasangan yang bermacam-macam. Itu maknanya dia ayat yang 46 tadi. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhan, itu apa maksudnya? Macam kata-kata orang kata dia, saya takut mati. Itu mulut. Hanya apa maksudnya bagi siapa yang takut? Mulut ni, orang yang takut ni, orang akan minta senantiasa minta ampun. Hari-hari minta ampun, siang malam. Padahal dia tahu dah, Tuhan ampun dah. Minta sekali. Orang yang takut ni, orang senantiasa minta dengan Allah Ta'ala ampun. Macam mana? Ini dalam surah Zumar lagi lah. Saya ambil surah Zumar, mudah nak. Iaitu ayatnya, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Apakah sama satu orang yang qanitun, iaitu berdiri sepanjang-panjang malam. Qanit, sepanjang-panjang malam. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Berdiri semaya, berdiri malam-malam. Sajidan, kadang-kadang sujud. Wa qa'ima, kadang-kadang berdiri. Maknanya semaya malam. Yahdharul akhirah, takut dia kepada hari akhirat. Orang semaya malam. Yahdharul akhirah wa yarju rahmatar rabbih. Dia sangat berharap akan rahmat Tuhan dia. Akan Tuhan ampun dosa dia. Pasal dia tak tahu Tuhan ampun sebenar ke tidak. Minta tu minta dah. Buat-buat dah tak tahu. Maka dululah dia panggil mengharap. Wa yarju rahmatar rabbih. Kul, tanya pada mereka. Kul hal yastawil ladzina ya'lamun. Adakah sama satu orang yang tahu terhadap tafsir Quran dan hadis ini, tauhid ini, alladzina la ya'lamun, dengan satu orang yang tak reti, tak tahu. Maka Tuhan kata ayat berikutnya ialah kul, kata pada mereka. Tuhan perintah, kul, kata pada dia. Ya
Ya ibadi ya ibadi aman. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Tak salah situ dah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum. Takutlah kamu kepada Tuhan kamu, iaitu dengan jaga hukum. Hukum tu kena jaga. Hukum Allah tu kena jaga. Ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang takut ni, bagi di dunia lagi mereka dapat hasanah, iaitu hidup dia tu sempurna. Kita tengok dia miskin, tapi dia tu senang. Macam kaya dia, tapi dia miskin. Contoh hasanah sini ialah Nabi lah. Ardullah wasi'ah, dan bumi Allah tu luas. Kalau tak boleh buat amal ibadat sini, kena buat amal ibadat lain. Kalau tak boleh tabligh di Kuala Lumpur, kena tabligh di tempat lain. Tabligh di masjid ni, ada beribu lagi masjid yang tak boleh kita pergi kerana kena mengajar ni. Faham? Tu dia. Saya jawab ada soalan lah. Jadi saya jawab dengan ayat Quran sebenarnya. Jawab dengan ayat Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban zawata afnan. Pokok-pokok yang beraneka buahnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat apa? Baca dah ni. Muttaqi'in 'ala furushin baqa'inuha min istabraq. Mereka duduk di atas singgasana furushin, di atas pembadani pada, di atas singgasana pada, boleh buat apa? Baqa'inuha, yang di bawahnya min istakbara, daripada yang di bawah tu tebal, sutra tebal. Wajanal jannataini, dan di atasnya sutra lembu. Jadi duduk atas pelamin tu yang duduk yang bawah dia tu sutra. Pelamin tu dibuat daripada sutra. Kita pelamin singgasana ni kita buat daripada kayu, daripada besi yang sulam emas apa tu. Ini bersulam dengan sutra, bersulam dengan emas. Sulam kayak macam tali gitu jadi. Muttaqi'in ni duduk senggil. Awak tak pernah tengok orang Arab duduk masa dia bercakap ni. Dia duduk senggil, dia kepala duduk tukar ni. Kaki belunjuk senggil. Muttaqi'in itu duduk gitu, bukan duduk biasa ni. Bermakna duduk dengan keadaan relax sungguh lah. Macam tak ada benda nak buat kerja. Raja tidak duduk gitu. Orang duduk gini raja. Ni duduk senggil. Tukar depan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat apakah lagi wahai jin dan manusia kamu nak dusta ke Tuhan kamu kedua, sedangkan Tuhan nak beri banyak kala pada kamu ni. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun wala qablahum wala jan. Dalam surga tu ada bidadari-bidadari yang dia tumpu pandangan mata pada suami dia. Ini kalau gini boleh buat ni kan. Tak keluar rumah. Maksud dia adalah tafsir yang saya belajar yang begini. Dia tengok suami dia tu tak paling. Ibaratnya kalau masuk supermarket kan, dia ada jam tangan, ada tas tangan, beg tangan, baju lah macam-macam ni. Dengan kapeknya, dengan katil lah macam-macam lah, TV kepek, TV tak kepek macam-macam lah ni. Dia aja tunjuk belakang dia buat dak ya. Tengok ke suami dia. Allah. Kalau boleh buat ni, tak keluar rumah kita. Nalik. Tahu suara. Ini ayat ni macam seolah-olah macam sindir lah. Nah. Lam yatmishunna, yang tidak pernah disentuh insun oleh mana-mana manusia qablahum sebelum pada mereka wala